Buat video offline sekali lagi untuk menerangkan macam mana kita mau kira M1V1, M2V2 ni. Kalau dapat soalan begini. Okey, kita pertama sekali kamu tahu sebelum pencairan adalah M1V1, selepas pencairan M2V2. Lepas tu konsepnya kepekatan sebelum pencairan lebih tinggi berbanding selepas pencairan. Jadi kalau kamu tengok ni, larutan magnesium nitrat ini 0.25. Ini 0.04. Jadi yang sebelum pencairan adalah kepekatan M1 inilah, sebab dia belum cair lagi. Ini adalah M2. Jadi M2 kawannya adalah V2. Okey. Jadi apa yang perlu dicari sekarang adalah V1. Okey. So masukkan dalam formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey, M1 kita 0.25. V1 kita tidak tahu, itu yang perlu dicari. Kamu baca soalan tu. Dapatkan isi pada larutan magnesium nitrat 0.25 kemolaran ini. Maksudnya ini kemolaran yang pertama sebelum dicairkan. Mesti lebih tinggi daripada kemolaran selepas pencairan. Itu logik lah. Okey. M2 adalah 0.04 kali V2 50. Jadi V1 jadi tajuk. Okey. Jadi matematik set ni 0.04 kali 50 bahagi 0.25. Okey, selesaikanlah. Dapat 8 cm padu. Okey, seterusnya kamu tengok soalan ni, nombor 5 ni. Dapatkan isi padu asid hidroklorik 5 molar, 5 mol desimeter negatif 3 yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik 250 yang menghasilkan kemolaran 0.25 mol. Okey. Maksudnya 0.25 mol ni kepekatan selepas pencairan. Sebab apa kelas? Kamu tengoklah ni. Ini 5 mol. Besar ni. Ini kan 0.25 mol. Jadi mol di M negatif 3. Sepatutnya sebut lengkap. Jadi ini adalah M2. Selepas pencairan ini adalah M1. Okey. Dapatkan isi padu asid hidroklorik 5 molar ni. Jadi V1 yang tiada sekarang ni. V1 yang tiada. V2 adalah 250. Begitu bah. Kamu kena baca soalan ni, kamu kena cari maklumat tu sebenarnya apa? M1 ke M2, V2, V1. Kalau itu pun kamu tak tahu M1 V1 tu apa, M2 V2, susahlah cikgu susahlah kamu mau cari dia punya ni. Apa yang kamu cari sebab kamu butakan hati dan kamu punya minda untuk tahu apa tu M1 V1. Tak pun baca M2 V2 tu apa. Sedangkan lengkapnya nota cikgu ni, tapi kamu tak berusaha untuk faham. Cikgu tak tahulah. Cikgu sudah bagi dalam live hari tu kan, tak juga kamu boleh buat. Cikgu ulang lagi lah sampai 100 kali. Tak apa. Okey, jadi M1V1, M2V2. Okey, jadi M1 jadi tajuk. M2 kali V2 bahagi M1. Jadi masukkan siap maklumat. M2 kita 0.25. V2 kita 250. M1 kita 5 molar. Kalau kamu perasan cikgu tidak keluarkan kalau yang champion formula tu boleh masukkan formula, tapi yang penting kita tahulah di sini volume sini adalah dalam unit sentimeter padu, bukan desimeter. Jadi at the end 0.25 darab 250 bahagi 5 akan dapat 12.5 cm padu. Okey. Yang keenam pula, apakah kemolaran larutan natrium hidroksida apabila 30 cm padu air ditambahkan kepada 50? Baca betul-betul 30 cm padu air ditambah kepada 50. Jadi V2 kita berapa? 30 tambah 50, isi padu yang selepas pencairan. Jadi V2 kita 80. Okey. Okey, macam apakah kemolaran larutan apabila 30? Okey. Sekarang M1 kita berapa? M2 kita berapa? Okey. M1 kita okey, okey, V1 coba kamu fikirkan berapa? M2 kita adalah 0.5 sebab apa? Ditambah kepada 50 cm padu larutan nauh. Jadi ini adalah V2 kita. V2 sudah 80 pula kan. Ini kejap. M1 kita dulu. M1 kita tidak tahu. Ini yang X. M2 kita 0.5. V1 kita adalah 50 cm padu. Kenapa 50? Kamu baca ni.
30 ditambahkan kepada 50. 50 ni milik 0.5. 0.5 ni adalah M1 kita. Oh ya, M1 kita yang 0.5, sorry. M1 kita 0.5. M2 kita yang X ni. Okey, M2 kita yang X. Mana pencet aku ni? Pemadam. Mana pemadam ni? Ayo. Okey, cikgu ulang balik . M1, V1 kawannya. M2, V2. Okey, baca soalan betul-betul. Apakah kemolaran larutan NaO apabila 30 ditambahkan kepada 50 yang berkepekatan asal 0.5. Jadi M1 kita 0.5. Isi padu awal kita 50. M2 kita yang kita cari. Sebab V2 kita adalah 50 tambah 30. Okey. So M2 lah jadi tajuk kelas. So ikut formula M1 V1 sama dengan M2 V2. M2 ni kepekatan selepas pencairan. Matematik lah. M1 V1 bahagi V2. Okey, selesaikan sendiri. Kamu akan dapat 0.3125. Di sini kamu kena tahu lah kalau kemolaran, of course, mol DM negatif 3. Okey, unit di sini penting. Unit akhir siap penting. Okey, cikgu bantu soalan nombor 7. Okey, 7. Baru kita 7, 8, 10, 11, 12. Okey. 7, 8. Okey, 7 dengan 8 ni lebih kurang sama. Okey, baca soalan betul-betul. 25 cm padu air suling. Baca kejap . 25 cm padu air suling ditambahkan kepada 75. 25 tambah kepada 75 akan menjadi isi padu selepas pencairan. Okey. 75 ni adalah isi padu sebelum pencairan. Sebab dia kata 25 yang tambah kepada 75. Jadi asalnya V1 kita 75 kelas. M1 kita adalah 2. Ya, 2 mol. Okey, jadi M2 kita yang perlu dicari. Hitungkan kemolaran. M2 lah yang selepas dicairkan. Jadi M2X. V2 kita 75 tambah 25, 100. Okey, jadi jadikan M2 sebagai tajuk. At the end, jawapan terakhir adalah 1.5. Tapi unit terakhir mesti betul ya. Okey, ini pula cuba baca nombor 8 ni. 200 cm per air ditambah kepada 40. 40 ni maksudnya 200 masuk kepada 40. Jadilah V2. Lepas tu dan okey, 200 begini. 200 tambah 40 akan dapat jadi V2, tapi V asal kita adalah 40 kelas. Sebab itu originalnya. Kemolaran asal pun 2 molar. Jadi M1 kita 2, V1 kita 40. M2 okey, M2 yang jadi tajuk X. V2 kita 200 tambah 40, 240. Baca carilah M2. Jangan tanya cikgu apa lagi unit M2. M tu adalah kemolaran mol DM negatif 1. Negatif 3 kalau isi padu sentimeter padu. Bukan DM dalam tajuk ini V1, M1, V1, M2, V2. Kita beranggapan sudah dibahagi dengan 1000 ada awal-awal tu. Jadi maksudnya formula 1000 tu sudah mati awal-awal. Sudah kita dari matematik ni kita sudah mansuhkan. Okey, cuba ni. Baca laju-laju 50 cm padu natrium klorida dicairkan menjadi okey, kejap. 50 cm natrium klorida dengan kepekatan asal 0.2 dicairkan. Maksudnya ini yang asal ya. Untuk memastikan 200 cm padu larutan. Okey. Di sini bukan 50 tambah 200 tau. Bukannya sebab baca ni betul-betul. 50 dicairkan menjadi 200. Jadi V1 kita kekal 50. V2 kita 200. Bukan tambah ya, sebab kamu baca betul-betul. 50 dicairkan untuk menjadi 200. Jadi memang dia bagi tahu awal-awal. Hasil akhir tu V2 kita 200. M1 kita berapa before pencairan? 0.2. M2 kita itu yang jadi X. Carilah. At the end kamu akan dapat 0.05 mol DM negatif 3. 0.0 mol DM negatif 3. Okey.
Okey, seterusnya cikgu bantu kamu untuk dapat maklumat sekejap. Yang lain kamu kira ya. Okey, dapatkan isi padu air suling yang perlu ditambah kepada 50 dengan kepekatan 1 mol. Jadi maksudnya 50 cm padu ni isi padu awal sebelum pencairan. Sebab dia kata kita perlu tambah air. Jadi itu maksudnya yang perlu kita cari. V2 yang kita perlu cari. Jadi M1 kita 1, V1 kita 50. M2 kita yang kita bukan M2 mengecil sikit 0.4. Logiklah kan M1 1, M2 0.4. Maka kepekatan selepas pencairan akan berkurang. Itu kamu kena tahulah konsep tu. V2 kita adalah yang perlu kita cari. Okey, itu jadi V2 jadi tajuk. Nombor 11. Apabila 200 cm padu air ditambahkan kepada 40. Baca betul-betul soalan. 200 tambah kepada 40. Ya, jadi maksudnya isi padu awal adalah 40. 200 tambah 40 dapat 240. Itu jadi V2. Begitu bah. Fahamkan soalan tu betul-betul. V1 40. V2 kita 240. Okey. Dengan kepekatan 2 mol. Maksudnya selepas pencairan. Okey. Ditambahkan kepada 40 cm pada asid sulfurik dengan kepekatan 2 mol dihasilkan. Dihasilkan maksudnya selepas pencairan adalah hasilnya. Macam tu lah dihasilkan. Jadi M2 kita 2. Jadi of course lah M1 kita akan lebih besar daripada 2 secara logiknya. Jadi pengiraan kamu tu M1 mesti lebih besar daripada M2. Jadi M1 jadi tajuk. Carilah. Dapatkan isi nombor 12. Dapatkan isi padu larutan kuprum sulfat dengan kepekatan 2 mol yang diperlukan untuk menyediakan 250 dengan kepekatan akhirnya. Macam mana kita tahu kepekatan akhir kelas selepas pencairan? Sebab nampak bani kecil 0.05. Ini nampak bani besar. Jadi ini of course jadi M1. Ini jadi M2. Okey. Untuk menyediakan. Jadi maksudnya ini V2. Apa yang perlu dicari sekarang adalah V1. Itu je lah tu. Cuba apa kasih faham betul-betul soalan ni. Cikgu sudah bantu kamu live hari tu kan. Okey, M1 2. V1 indak tahu. Jadi tajuk lah. M2 tajuk matematik. 0.05 kamu faham lagi matematik pembanding cikgu kan. V2 kita 250. Okey. Okey, cikgu bantu lagi 13, 14, 15. So, kamu semua mau dibantu kan? Okey. Ini X cm padu. X cm padu larutan zinc nitrate dengan kepekatan 0.5 perlu dipipetkan. Maksudnya ini yang awalnya sebab dia perlu dibuat sesuatu kan, dipipetkan. Jadi ini adalah V1, ini M1 untuk menghasilkan larutan 500 cm padu. Jadi 500 ni kan besar. Jadi ini adalah V2 dengan kepekatan yang berkurang. Jadi ini of course lah M2 0.018. Pandai baca kan? Mana besar? M1 0.15. Mana besar daripada M2? M1 lagi besar 0.15. Jadi ini of course M2. Jadi apa yang jadi tajuk? V1 lah. Carilah V1. 14. Seorang pembantu makmal menyediakan 250 cm padu asid hidroklorik dengan kepekatan 0.01 molar daripada. Tengok daripada. Jadi ini adalah M1, ini adalah M2. Jadi M2 kawannya V2. Sebab dia satu kali ayat kan. Jadi hitungkan isi padu air, isi padu asid yang awal-awal tu. Okey, isi padu asid 0.1 punya kawan. Jadi ini adalah yang perlu dicari lah. Hitungkan isi padu asid dengan kepekatan ini. Jadi V1 yang jadi tajuk. V1 yang perlu kamu cari. Okey. Okey, nombor 15. Hitungkan kemolaran larutan jika 25 cm padu asid hidroklorik dengan kepekatan 1.5 mol. Jadi dicairkan untuk menghasilkan 150. Jadi ini adalah V2 sebab dia sudah cair. Nampak tu perkataan dicairkan. Ini adalah V1. Okey. Ini of course V1. Jadi ini ayat selari dengan dia adalah M1. Apa yang perlu kamu cari sekarang ni? Kepekatan dia kata selepas pencairan kan. Hitungkan kemolaran terhasil. Jadi M2 yang perlu kamu cari. Jadi M2 cari. Carilah sendiri. Dah akan cikgu mau bantu lagi. Okey, seterusnya. 100 cm padu larutan kalium hidroksida 0. dicairkan untuk menghasilkan 100 larutan kalium hidroksida.
dengan kepekatan asal 0.2. Apa maksudnya ni? Dicairkan. 100 cm padu ni adalah V1 sebab baca ni ini adalah M1 dicairkan. Jadi maksudnya ada dicairkan, maksudnya inilah yang asal lah. M1 ni asalnya sebelum pencairan. Dicairkan untuk menghasilkan 500 cm padu. Jadi ini adalah V2. Jadi apa? Kemolaran kan dia minta dari tajuk tu nombor 15 tu kemolaran. Jadi M1 jadi tajuk. Carilah. Okey, soalan 16. Hitungkan kepekatan. Kepekatan tu kelas maksudnya kemolaran jugalah. Sebab kepekatan ada dua kan, kemolaran ataupun kepekatan tu sendiri. Jadi dia trik satu kepekatan maksudnya kemolaran lah tu ya. Yang terhasil, hitungkan kemolaran yang terhasil apabila 100 cm padu air ditambahkan kepada 25. 100 ditambah kepada 25. Jadi 25 adalah V1 isi padu sebelum pencairan. Lepas tu mesti dia akan diikuti oleh M1 lah. V1 kawannya M1. Jadi ini adalah V2. Yang perlu kamu cari M2 lah. M2 yang perlu dicari. Okey. B. 200 cm padu air ditambah kepada 50 cm padu air asid sulfurik dengan kepekatan asal 2 molar. Jadi ini adalah M1 kita. Ini adalah V1 kita. 200 ni banyak kan. Jadi of course lah cair M2. Jadi apa yang perlu cari? M2 lah. Kepekatan selepas pencairan. Okey. Ini V2. Isi padu ni 200 cm padu ni V2. Bukan M2. Okey, cari. Okey, 17. Hitungkan kemolaran asid nitrik apabila 25 cm padu air ditambah kepada 75. 75 ni kepekatan asalnya 2.5. Jadi ini of course V1, ini M1. 75 tambah 25 100. Jadi V2 kita 100 kelas. V1 kita 75. Okey. M1 kita of course lah 2.5. Jadi disuruh cari VM2 lah. Kemolaran selepas pencairan. Cari. Okey, nombor 18 ni dua kali pencairan yang perlu kamu buat. Okey, fahamkan soalan. 25 cm padu larutan dengan kepekatan 2 molar dicairkan. Dicairkan maksudnya inilah jadi V2 dengan 100 cm padu air suling. Okey. Jadi ini adalah V1. Okey. V2 ni perlu kita tambahkah? Cuba kita baca betul-betul lah. 25 cm larut dicairkan dengan 100. Bukan dicairkan kepada ya. Kepada tu lain dengan dengan. Dengan ni kita kena tambah. Jadi V2 kita 25 tambah 100 kelas. V1 kita 25. M kita kepekatan asal kita adalah 2 molar lah. M sama dengan 2. Jadi carilah M2. Kepekatan selepas pencairan akan dapat 0.4 lah kalau kamu kira betul-betul. Kira betul-betul ni cikgu ni shortcut ya. 0.4 mol dm. Lepas tu baca soalannya. 20 cm padu larutan kalori yang telah dicairkan, 20 lagi diambil daripada kepekatan yang dicairkan ini. Fahamkah? 20 cm padu larutan kalium dioksida yang terhasil dicairkan lagi dengan 480 cm padu air suling. Fahamkah soalan ni? Jadi kita ambil sedikit sini 20 cm padu sebagai permulaan kita punya pencairan. Jadi ini V1 lah. Jadi V1 kita 20. Okey, V2 kita berapa kelas? Perlukah kita tambah 480 tambah 20? Perlukah? Perlu. Sebab baca soalan tu. 20 cm padu larutan kalori dicairkan dengan. Bukannya kepada. Kalau dengan mesti tambah. Jadi 20 tambah 480. Jadilah 500 kita punya V2 ya. Jadi M1 kita kita masih ambil yang 0.4 lah sebab daripada yang atas tu. M2 kita yang jadi tajuk. M2 kita jadi tajuk. Jadi logically M2 lebih kecil daripada M1. Kamu akan dapat 0.016 lah. Kira betul-betul lah cikgu ni shortcut 0.016. Bukan kamu tiru membabi buta. Pastikan kamu faham. Cikgu bagi jawapan sejaklah untuk soalan seterusnya ni ya. 19 ni cikgu bagi V2 kamu akan dapat 150. Kiralah sampai dapat kelas. Okey, V2 kita sini 2400 cm padu. Di sini A kamu akan dapat 350 cm padu. B at the end kamu akan dapat 240 cm.
Okey, cikgu sudah membeber dari atas tu kan. Cubalah. Okey, nombor 22 ni 22 ni dia kebat sikit. Jawapan terakhirnya 90. Jawapan terakhirnya 90. Cubalah jawab siapa dapat ni. 23 dia akan dapat P tu adalah 0.07 mol DM-3. Nombor 24 tu nilai Y tu adalah 5. Selamat mencuba.